Ketiadaan penyerang prolifik banyak mengecewakan Terengganu FC pada musim ini. Gadingan Baxen Forestieri meletakkan JDT berada di tahap yang berbeza dengan pasukan lain. Semuanya akan dibincangkan di dalam Liga M Extra. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita di Liga M Extra pada minggu ini, di mana kita akan bincangkan tentang aksi-aksi menarik yang berlangsung di saingan Liga Super, terutamanya untuk minggu yang ke-15. Dan saya tidak kesorangan seperti biasa, saya membawa seorang tetamu khas. Jika sebelum ini saya banyak membawa pengamal-pengamal media, tapi minggu ini agak istimewa kerana di sebelah saya adalah bekas pemain kebangsaan serta penalisis Liga Malaysia yang memang kita dulu tengok di siaran langsung Unify Liga Malaysia, iaitu Rudy Ramli. Apa khabar, Rudy? Khabar baik. Yang pertama semua, Rudy selain merupakan bekas pemain kebangsaan, dia juga pernah beraksi dengan banyak pasukan terkemuka seperti Selangor, Negeri Sembilan, mana lagi? Kuala Muda Nazar. Kuala Muda Nazar, PKNS, Felda, banyak lagi dah. Banyak Kalau cerita esok pun tak habis. Jadi, Rudy, kita set the point tentang topik pertama kita minggu ini. Sudah tentu aksi yang menjadi tumpuan ramai membabitkan antara Terengganu FC dan JDT, diibaratkan seperti aksi final Piala FA. Jadi kita tahu keputusan memihak kepada JDT 2-1, tapi apa yang Rudy lihat? Adakah sebenarnya kekuatan Terengganu JDT begitu setara sebenarnya, cuma mungkin aspek menyudah memihak kepada JDT? Okey, kalau kita tengok untuk perlawanan yang lepas, pasukan Terengganu bertemu dengan pasukan JDT, kita sedia maklum pasukan Terengganu tewas 1-2, tapi pada saya walaupun ketumpulan yang dikatakan oleh Dennis sebentar tadi, ketumpulan bahagian serangan memang begitu ketara lah untuk pasukan Terengganu. Setelah apa yang kita lihat di bahagian serangan, Kipri Cece dan juga Kepasaman, mereka kalau kita gabungkan dengan jaringan kedua-dua pemain itu hanya 6 gol saja. Baik untuk Kipri hanya 2 gol, tetapi untuk Kepah saya rasa 4 gol. Itu tidaklah begitu baik untuk pasukan Terengganu, kerana kita tahu kedua-dua pemain ini sudah pun lama berada di Liga Malaysia. Mereka bermain dengan begitu baik dengan kelab sebelum ini, tetapi pada musim ini kita ingin melihat adakah gandingan ini dapat membantu pasukan Terengganu. Tapi pada saya dalam 12 atau 13 perlawanan yang mereka bermain, mereka tidak lagi menunjukkan satu performance yang begitu orang kata macam setara lah. Kerana kita tahu mereka tidak bermain dengan begitu baik. Mungkin faktor kecederaan itulah yang menyebabkan mereka tidak dapat berhasil dengan begitu baik. Adakah apa yang Rudy boleh simpulkan satu perjudian yang tidak menjadi sebenarnya, memasuk Kepah dan juga Cece, jika dilihat prestasi mereka sebelum ini dengan pasukan-pasukan lain? Itu kita di luar pada jangkaan lah, kerana itu adalah pengurusan Terengganu sendiri yang mengambil kedua-dua pemain ini, dan saya rasa memang betul pasukan Terengganu cuba untuk memberikan kelainan. Kerana kita tahu mereka membawa masuk gandingan ini, kita tahu gandingan ini memang orang kata satu gandingan itu baik, bermain beraksi dengan pasukan Kedah pada musim lepas, tetapi penyokong-penyokong mengharapkan mereka dapat memberikan satu impak untuk pasukan Terengganu, tapi sebaliknya mereka kurang bermain dengan betul baik. Dan saya mengharapkan juga walaupun mereka masih lagi berpeluang untuk mengejar tempat kedua dan tempat ketiga dalam saingan Liga Super, tetapi kita tahu pada perlawanan yang Piala FA tahun lepas, Kipri beliau tidak dapat menghabiskan perlawanan kerana mengalami kecederaan, dan kita mengharapkan juga beliau dapat beraksi dalam final nanti. Begitu juga dengan Kepasaman, saya rasa Kepasaman tidak dapat beraksi, dan kita mengharapkan juga gandingan ini dapat memberikan satu impak untuk pasukan Terengganu dalam perlawanan final Piala FA nanti. Tapi untuk to be fair untuk Terengganu juga, mereka pun tidak dapat membariskan skuad yang terbaik ketika berdepan JDT. Tapi semalam Nik Sharif terlepas beberapa peluang yang cukup menarik. Jadi mungkin juga satu kerugian untuk pasukan Terengganu. Ya, kita tahu pasukan Terengganu yang dibimbing oleh Nafuzi ramai pemain muda, dan kalau kita lihat bukan saja Nik Sharif, tetapi kita lihat Faiz Nasir, Faizal Balim, yang orang kata pemain yang orang kata meningkat, nama-nama pemain-pemain ini yang meningkat untuk membantu pasukan Terengganu. Dan saya rasa pemain-pemain muda lain pun mereka menunjukkan satu performa yang betul baik. Pertahanan mereka, penjaga gol seperti Ria Azli, beliau bertindak dengan betul baik.
pada saya skuad yang ada pada pasukan Terengganu mereka mempunyai satu skuad yang baik, cuma kita tidak melihat mereka dapat menjaringkan gol dengan begitu banyak kan. Kalau kita lihat dalam perlawanan-perlawanan Liga Super mereka berjaya menjadikan gol mungkin 2-1, satu sama ataupun 1-0. Itu ya bukan jaringan yang besar dan saya rasa itu dah menyebabkan ketumpulan bahagian serangan untuk pasukan Terengganu. Menambah sedikit fakta pada Rudi, 15 jaringan saja dijaringkan oleh Terengganu setakat ini, sebaris dengan pasukan Sarawak United dan juga PJ City. Satu fakta yang mungkin membimbangkan untuk menyokong Terengganu. Baiklah, kita beralih ke untuk pasukan JDT. 39 jaringan JDT, 29-nya datang dari Bergson dan juga Fernando Forestieri. Jadi apa yang boleh kita gariskan di sini? Adakah JDT terlalu bergantung kepada dua gandingan ini? Memang betul. Kalau kita tengok untuk pasukan JDT, Fernando Forestieri dan juga Bergson, beliau berjaya menjadikan hampir 20 lebih gol kata saya. Kalau kita combinekan dengan jaringan kedua-dua pemain ini. Tapi saya rasa kalau kita lihat walaupun kedua-dua pemain ini seringkali diturunkan, tetapi impact pemain ini yang menyebabkan pasukan JDT berjaya menjadikan gol banyak. Tapi saya rasa keberkesanan daripada pemain-pemain lain, contohnya seperti Aiman, Syafiq Rahim yang dibawa masuk, tapi kita lihat Safawi yang makin lama kita lihat ada menjadikan gol, dan saya rasa itulah yang menyebabkan pasukan JDT mereka berhasil itu baik, kerana kita tahu pasukan JDT setiap kali mereka bermain, mereka bukan saja perlu bermain 100%, tapi mereka perlu bermain lebih pada 100%, kerana kita tahu pasukan yang akan bertemu dengan pasukan JDT mereka akan memberikan lebih juga apa yang orang kata persen ataupun 100% daripada pasukan JDT. Jadi apa yang kita boleh katakan pada Rudi kata sebenarnya tadi, kekuatan JDT itu juga dibantu oleh di bahagian tengah yang memainkan nadi penting untuk pasukan JDT. Okeylah, baik, kita ke topik kedua. Kita mahu juga membicarakan tentang Negeri Sembilan, salah satu pasukan Rudi juga satu ketika dahulu. Kebetulan juga jurulatihnya pernah bersama dengan Rudi, iaitu K. Devon. Jadi dua perlawanan terakhir mereka menunjukkan karakter yang cukup hebat, bangkit daripada ketinggalan. Adakah Negeri Sembilan ini sememangnya sebuah pasukan yang perlu diberi perhatian kerana mereka jelas ada karakter tersendiri dalam saingan Liga Malaysia kali ini? Okey, untuk pasukan Negeri Sembilan, kita tengok mereka datang daripada Liga Perdana, baru diangkat ke Liga Super, dan performan yang mereka tunjukkan untuk saingan Liga Super memang kerana mereka, pada saya mereka tidak diisi oleh pemain-pemain yang star. Mereka ada mungkin ada 2-3 pemain saja, tetapi kita lihat mungkin harmoninya pasukan, bagaimana Coach Devon dapat membentuk satu pasukan yang begitu baik, ditambah dengan pemain import baru, kerana kita tahu di awal musim mereka mempunyai 2 pemain import yang setelah itu mereka menukar pemain import baru, dan selepas itu baru kita lihat mereka dapat menjadikan gol dengan betul baik. Dan saya rasa untuk pasukan Negeri Sembilan mereka menunjukkan satu performa yang betul baik untuk setakat ni. Di mana 2 pemain import baru itu Gustavo Almeida dan juga Yasir Pinto. Rudi, sebagai seorang penyerang, apa yang Rudi boleh cerita segi teknikalnya gol daripada Mateo Alves ketika berdepan dengan pasukan Pening baru ini dan juga Harold Golon? Kita start dengan Alves dahulu. Antara jaringan yang memang sukar untuk selamatkan dan menjaga gol. Ya, memang betul kalau kita tengok imbau balik jaringan yang dilakukan oleh Mateo Alves, satu jaringan yang begitu baik pada saya. Beliau melakukan volley, kerana kita lihat ketika bola itu dimainkan kepada Harenggulan, kerana kita tahu setiap kali bola set pieces yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Negeri Sembilan, target man mereka adalah Harenggulan, kerana mereka menggunakan ketinggalan yang ada pada Harenggulan. Selepas itu Harenggulan melakukan setback, dan kita boleh lihat bagaimana satu orang kata half volley yang begitu baik pada saya, memang begitu baik, macam berkelas dunia, kerana kita lihat bola itu memang sukar untuk menjaga gol, untuk menepis, kerana bola tu bukannya direct dia bola tu kalau kita tengok dia kena bump, kena rumput dulu, ke tanah dulu, baru dah melantun, dan saya rasa itu satu jaringan yang begitu baik dilakukan oleh Mateo Alves. Harold Golon, di mana 4 pemain berada kelilingnya, tapi dia sempat lagi untuk membuat satu orang kata snapshot yang cukup menarik. Ya, itu pada saya satu jaringan yang betul baik. Kita lihat ada 4 pemain yang cuba mengepung Harenggulan, dan saya rasa Harenggulan menggunakan ketinggian beliau, body beliau, dan itulah yang menyebabkan 4 pemain ini gagal untuk mengeluarkan bola. Kerana kita lihat ada 4 pemain mereka cuba untuk mendapatkan bola, tapi pada saya
Aaron Gulon seperti untuk menimbang bola kan. Ya. Kita lihat reaksi tu dia menimbang bola kan. Mhm. Lepas tu barulah beliau melakukan turning dan melakukan rembatan terus ke arah gol, dan saya rasa pemain Penang patut dipersalahkan kerana mereka pada ketika itu seri 2-2, tapi mereka tidak dapat mengeluarkan bola ataupun memberikan tekanan kepada Aaron Gulon. Itulah yang menyebabkan Aaron Gulon menggunakan skill, kerana kita tahu Aaron Gulon ni walaupun beliau bertubuh besar tapi beliau mempunyai skill individu yang terbaik. Kita boleh lihat bukan saja beliau boleh bermain di bahagian pertahanan, tetapi kita boleh lihat beliau boleh bermain di bahagian midfield, dan inilah yang menyebabkan skill individu itulah yang ada pada beliau menjadikan advantage untuk beliau menjadikan gol. Alright. Yep. Selain pada gol Golon dan juga Elvis, gol Hakimi Abdullah dan Forestieri antara yang menarik juga pada minggu ini. Baiklah, kita berehat seketika untuk episod kali ini, di mana kita akan beralih ke fasa seterusnya. Jadi jangan ke mana, sampai kita berjumpa lagi. Agak mengejutkan, nampaknya Datuk Ong Kin Swee hadir ke bumi Sabah, tetapi orang kata transformasi dia memang lain macam sikit lah. Di mana season lepas kita dapat Sabah hanya sekadar menjadi tim di relegation battle, tapi sekarang ini mereka dalam slot yang cukup baik, berada dalam kelompok 3 terbaik. Jadi apa Rudy boleh lihat, adakah Sabah ini ada kualiti untuk menjadi pencabar tunggal untuk JDT bagi merebut kejuaraan Liga Super?